Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, dan kita berada pada hadis pada muka surat yang ke-8. Hadis yang pertama, dua perkara yang patut diiri hati. Iri hati ni maksud dia ribtah. Ribtah ni dia cemburu. Dia cemburu dengan mengharapkan berangan-angan nikmat yang seumpama. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa ithnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Wal muradu bil hasadi huna al-ghibtah wa hiya tamanni husuli mithliha lahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak harus iri hati kecuali dalam dua perkara. Pertama, seorang yang dikurniakan harta oleh Allah lalu dihabiskan harta tersebut pada jalan kebenaran. Kedua, seorang yang diberi ilmu dan kebijaksanaan lalu oleh Allah lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Jadi tuan-tuan sekalian Muhammad, kata Nabi SAW, la hasada, tak perlu ada hasad dengki. Tak boleh hasad dengki, langsung tak boleh dalam hati kita ni ada hasad dengki. Sebab tu di antara perkara pertama sekali yang Allah akan cabut bila seorang tu Allah ampunkan dosa, ialah Allah akan cabut daripada hati dia perasaan hasad dengki pada orang yang lain, terutamanya kepada orang Islam sendiri. Kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati bahawa Sayyid Muhammad, antara perkara yang tak boleh ada dalam hati seorang mukmin kepada orang mukmin yang lain ialah iri hati, cemburu. Pasal apa tak boleh ada cemburu? Pasal orang Islam sama orang Islam ni dia macam dua beradik. Dia macam dua beradik. Seorang tak ada ni. Pukul 2 pagi baru sampai rumah malam. Kita ada program maulid di Jitra. Dan saya Muhammad. Selawat takdir punya sangat ke. Saya cuma tuan-tuan, pasal apa? Pasal orang Islam dengan orang Islam ni dua macam dua beradik. Dan patut kasih sayang. Jadi kalau adik-beradik sendiri ni, mak kita dapat nikmat, ayah kita dapat nikmat, adik-beradik kita dapat nikmat, kita tak ada cemburu. Pasal apa? Pasal sayang. Takkan anak sendiri dapat nikmat, anak naik pangkat, cemburu anak naik pangkat, tak puas hati. Pasal apa? Awak nampak tak puas hati sungguh, anak aku naik pangkat tu mesti duk jet bukan-bukan. Tang ni pelik apa? Anak sendiri tak buat, pak sendiri tak buat, mak sendiri tak buat, ahli keluarga sendiri tak rasa dengki. Pasal apa? Pasal sayang. Sayang. Dan kita kena sayang saudara se-Islam kita macam mana kita sayang diri kita sendiri. Waktu kita dapat nikmat, kita tak pernah dengki diri kita sendiri. Dengki apa? Pasal sayang. Maka saudara se-Islam kita yang lain pun kita tak patut rasa dengki macam tu. Sebab tu kita selalu duk kempen IMF, BMF, IMF lah. IMF tu sudah lain. Yang itu tahun 98. BMF, by Muslim First. Pasal apa by Muslim First? Pasal dia orang Islam, kita kena utamakan. Habis bila kita pekat-pekat beli dia, dia berjaya, maju, dia pergi buat konsert pula lah. Aduh, tu satu hal pula. Buat ke mana? Kita kena buat ni by Muslim soleh first dulu kot. Beli barangan orang Islam yang soleh dulu. Yang tak soleh nombor 2 pula. Islam pun macam-macam juga panggil. Jadi subhanallah, saya hormat tuan-tuan, by Muslim first. Pasal apa? Pasal orang Islam tak boleh ada hasad dengki. Kecuali kata Nabi SAW, illa fitnatain, kecuali pada dua keadaan. Dua keadaan ni boleh. Boleh dengan maksud macam mana? Orang dengki ni dia ada tiga jenis dengki. Dengki yang pertama, dia harap
nikmat yang orang peroleh itu musnah, dan dia harap nikmat itu dapat kat dia. Ada orang dapat nikmat, dia harap nikmat orang tu musnah. Salih Muhammad. Yang ni banyak dengki dia, banyak orang dengki lagu tu. Dia tahu dia dapat, ya Allah kau musnahkan. Dan dia buat berbagai cara untuk musnahkan hasad, untuk musnahkan nikmat orang tu. Dia pergi kat orang tu, dia kata, dia pergi kat orang ni, dia fitnah orang tu. Dia buat macam, dia pergi hantar bomo Siam ke, bomo Hindu ke, bomo apa Cina ke, pergi hantar semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan tujuan dia untuk musnahkan harta orang tu. Maka ini hasad yang diharamkan. Sallallahu Muhammad. Yang kedua, dia hasad, dengki pada seorang itu, dia nak musnahkan harta orang tu. Walaupun dia tak dapat. Ini lagi satu. Dia kata halalan tak dapat, biar tak dapat semua. Biar jahannam semua. Dia nak orang tu rosak, dia tak dapat pun tak apa, dia puas hati. Ini yang hasad dengki yang kedua. Lepas tu dia buat sallallahu alaihi Muhammad sesuatu untuk musnahkan harta orang tu. Ini hasad yang diharamkan, yang Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia hasad lagu mana? Dia hasad orang tu dapat nikmat, baik kat dia, rezeki dia dapat, tapi aku harap aku dapat nikmat yang sama. Yang ni hasad yang tak di sallallahu alaihi wasallam, tak berdosa. Dia doa bagi dia dapat sama. Dia tengok orang tu dapat nikmat, ya Allah bagilah aku dapat nikmat sama macam dia. Ini tak apa, tak ada masalah. Cuma Nabi SAW pesan, nikmat yang nak kita harapkan itu, biar nikmat yang sallallahu alaihi Muhammad, nikmat yang baik, bukan nikmat yang buruk. Sebab Nabi SAW cerita, ada orang dapat satu nikmat, Allahumma salli Muhammad, lalu dia bersedekah dengan harta yang dia dapat. Ada orang Allah kurniakan kepadanya nikmat sallallahu alaihi Muhammad, lalu dia menggunakan nikmat itu pada jalan kebaikan. Ada seorang lagi, dia tengok orang tu dapat nikmat, lalu Allah kurniakan dia kepada dia ilmu, tapi Allah tak kurniakan kepadanya harta. Dia dapat ilmu, tapi dia tak dapat harta. Lalu dia harapkan dengan ilmu dia tu, dia harapkan Allah bagi dekat dia Sayyid Muhammad nikmat itu. Lalu Allah bagi apa ni? Allah bagi kat pahala kat dia seumpama pahala orang yang dapat harta tadi dan dia bersedekah dengan harta tersebut. Ada orang yang Allah bagi kat dia, Allah tak bagi dekat dia ilmu, Allah bagi kat dia harta. Allah tak bagi kat dia ilmu, tapi Allah bagi kat dia harta. Lalu dia sebenarnya menggunakan harta dia tu ke jalan-jalan kemaksiatan. Dia tak boleh. Dia guna ke arah kemaksiatan. Lalu sallallahu Muhammad, lalu dia pun berdosa. Ada orang yang Allah tak bagi kat dia ilmu dan Allah tak bagi kat dia harta. Lalu dia buat apa? Dia tengok orang yang tak ada ilmu tadi ni dan dapat harta tadi ni, awak teruk sangat suara begini tak? Makin teruk. Dia duduk teran. Minum ayaknya kali dah, berbotol-botol dah. Allah bagi kat dia ilmu, Allah tak bagi kat dia ilmu, Allah tak bagi kat dia harta. Lalu dia harap dia nak jadi macam orang yang Allah tak bagi dekat dia ilmu dan Allah bagi kat dia harta tadi ni. Lalu dia pun dapat dosa sebagaimana orang yang sallallahu alaihi Muhammad yang tadi dia buat maksiat dengan harta dia. Paling tidak dia tu dapat ke harta. Dia ni dah harta pun tak ada. Akhirnya apa? Akhirnya dapat dosa free sama macam orang. Tu tuan-tuan saya semat, dia nak benda tu macam mana orang tu dapat, dia dapat. Dia iri. Tapi dia tak sampai memusnahkan harta orang tu. Dia tak memusnahkan nikmat yang orang tu dapat. Dah, dia terasa dalam hati je. Dan dia harap benda tu dapat sama dia. Tapi benda tu ialah benda-benda kebaikan. Aduh, boleh diiri. Kalau benda kemaksiatan, dia jadi macam mana? Dia sallallahu alaihi Muhammad
dapat dosa macam mana orang tu, macam kita macam hadis yang disebutkan Nabi SAW tadi. Maka Nabi kata apa boleh hasad ni kepada dua keadaan je. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Cemburu kepada orang seorang yang Allah kurniakan kepadanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad harta, nikmat. Harta banyak, kemudian dia habiskan harta tersebut pada jalan kebenaran. Ini boleh cemburu. Tapi cemburu yang macam mana? Yang dia hanya harap kata dia pun dapat nikmat yang sama dan dia nak buat benda yang sama macam orang tu buat. Ya? Allahumma salli ala itu yang pertama. Salli ala Muhammad. Yang kedua kata Nabi SAW, wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang lagi, orang yang Allah kurniakan kepadanya ilmu dan hikmah. Hikmah, kebijaksanaan. Hikmah ni maksud kebijaksanaan. Allahumma salli ala Muhammad. Allah bagi dekat dia kebijaksanaan. Kemudian dia buat apa dengan kebijaksanaan tu? Dia jadi qadhi. Dia menyelesaikan masalah-masalah orang. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang masalah, dia pergi selesaikan. Bijaksana lah tu. Ada orang ada ilmu tapi dia tak nak kisah dengan orang pun. Duduk simpan seorang-seorang. Macam kita lah ni. Ada tak ilmu? Ada je ilmu kita dapat. Tiap hari mengaji. Tapi ilmu kita pergi tang mana? Nanti tang kita je nak, tak pergi ke orang dah. Kita tak pergi sampai ke orang, tang kita je. Ada pula orang yang tak ada ilmu, lepas tu dia nak jadi qadhi Muhammad. Pertama akhir zaman ni, semua pekat jadi mufti habis. Ada seorang tu, nama dia Abang Kancil. Dia kontra lah tu, terbalik lah tu. Kan, saya selamat. Abang Tesla. Tesla. Dia tes apa? Ada dia tu beli kereta Tesla, dia kata Tesla. Bila tes, main nak tes. Kita tak payahlah. Dah kereta suruh tes lah. Suruh tes. Ada orang tu, Saleh Syahmat, Abang Kancil. Dia nak menikah seorang lagi. Lepas tu dia buat satu video, lalulah kat feed saya kata, dia ni apa hal kau ni? Dia dia tulis tu 3 jam sebelum perkahwinan kedua. Lepas tu dia semayang berjemaah, lepas tu lagi dia peluk isteri dia, apa. Kemudian tunjuklah dia kahwin apa semua. Salih Muhammad. Kita pun kata benda-benda tersebut, ada benda nak cerita ke orang, ceritalah. Ada benda tak payah cerita ke orang, hai rumah tangga. Selagi dia akan mengundang banyak persepsi orang, macam-macam lah orang. Kan, Salih Muhammad. Kita pun dalam urusan rumah tangga kita macam-macam. Antara benda yang Nabi tak bagi cerita, 3 benda kan: harta, umur, hai rumah tangga. Yang cerita ke orang. Salih Muhammad. Internet kita teruk apa, dia hang cut off, tengok tu, dia memang macam tu lah. Salah. Okey. Jadi Salih Muhammad tersebut cerita ke orang. Bila cerita ke orang, selagi dia akan mengundang banyak persepsi. Macam-macam lah orang kata. Dia nak cerita, tambah-tambah berkaitan dengan hal emosi orang. Ada orang suka, ada orang tak suka. Isteri dia suka ke dia tak suka, ke redha tak redha, tu hai dia lah. Tak salah dia tunjuk ke orang. Yang gitu. Lalu subhanallah sahabat tuan-tuan, akhirnya adalah seorang tu komen. Dia berujah dengan perasaan dia. Dia kata, aku ni kalau orang perempuan rasa tak setuju dan tak suka dengan perkahwinan tu, dia kata, angkat kaki belah lah. Orang perempuan ni kena hidup sendiri, kena belajar survive sendiri. Go around the world, pergi menjelajah kata dunia. Kita tak berharapkan kepada lelaki-lelaki dah. Orang perempuan ni kena stay strong, kena apa semua. Dia bolehlah cakap macam tu sebab dia ada duit satu hal.
Yang keduanya, dia duk encourage orang perempuan. Dia kata orang perempuan ni tak payah duduk seolah macam orang perempuan ni tak payah duduk gantung, tak payah duduk harap, tak perlu ada lelaki pun dalam hidup dia. Dia boleh survive alone, dia boleh duduk sendiri sebagainya. Bunyinya macam gah, macam hebat, tetapi dia menyanggah syariat. Nabi suruh orang buat apa? Nabi suruh berkahwin, Nabi suruh ada suami, Nabi suruh bagi ada anak-anak dalam keluarga. Dia bila dia cakap itu, akan ada orang yang akhirnya ambil jalan tak mau kahwin, nak duduk sendiri. Ada masalah dalam rumah, bila ada masalah dalam rumah, memang jalan penyelesaian terakhir ialah penceraian. Tapi Islam suruh selesaikan masalah itu dulu, bukan bercerai dulu. Islam suruh apa? Pergi cari jalan selesaikan masalah rumah tangga. Pasal ganjaran yang Allah nak bagi kepada orang yang berumah tangga itu jauh lebih baik daripada ganjaran kepada orang yang duduk bersendirian. Fikir tak akhirat tu, memang akan ada segala masalah dalam rumah tangga. Pasal dua ni orang yang alien. Tu orang alien. Dia tak akan selamanya duduk dalam keadaan bersefahaman. Sampai mati pun akan ada benda yang tak sefahaman. Pasal ini seorang lelaki, seorang perempuan. Dia seorang lelaki, seorang perempuan. Dua-dua ni karakter beza. Lelaki panggil lelaki, dia tak akan boleh keluar panggil lelaki dia. Orang perempuan panggil perempuan, tak akan boleh buang panggil perempuan dia. Akan sentiasa duduk, akan ada sentiasa. Tapi cari apa? Cari apa? Persamaan. Ada aja benda ni. Tapi suruh itu, bukan suruh ada je salah cerai. Sebab itulah Allah bagi cerai ni atas lelaki-lelaki. Kalau cerai ni Allah bagi kat perempuan, orang lelaki ni tiap-tiap hari kena cerai. Bukan tiap hari, tiap jam agaknya. Mana ni? Orang suruh beliling, pergi beliling, tak faham-faham. Aku cerai hang, ambil cerai dah. Kena pergi belum sana pagi-pagi balik. Kena cerai selalu. Agaknya pasal penuh dengan emosi kan. Ya sahaja Nabi suruh buat apa? Tapi bila kita baca komen tu, berapa ramai orang agree tu, bersetuju tu dengan tu. Dia telah mengeluarkan fatwa dia. Dia kata aku bercakap ni atas pengalaman diri aku. Tak apalah pengalaman diri hang tu, hang lah macam pasal. Tapi hang tak boleh nak implement, tak boleh nak menghukum dan nak meletakkan hujah kepada orang lain atas pengalaman diri hang. Tak sama. Tak boleh. Tapi itulah keadaan dalam kita ni. Saya cuma komen pasal konsert tu. Saya kata bukan cerita anak yatim, tak sampai konsert, tak boleh pergi konsert tu. Orang beriman pun tak patut pergi konsert. Mereka hantam saya turut-turut. Saya kata apa salah saya cakap tu? Apa salah? Konsert tu ada maksiat? Ada. Pakai dengan tak turut aurat. Mereka terkinjar-kinjar menari berselera dekat dalam. Memang terang benda tu ada unsur maksiat. Yang marah saya apa? Saya sebut ke program PH ke PN ke BN, tak ada, saya tak sebut Perdana Menteri ke, tak ada. Saya sebut konsert yang ada unsur maksiat. Bukan cerita anak yatim, bukan cerita hafiz Quran. Orang beriman pun tak patut pergi pada konsert yang ada unsur maksiat. Habis salah kat mana? Faham tak? Mereka share, mereka tulis kat situ benda-benda. Sampai kita ni tak boleh nak cakap apa. Yang boleh bercakap siapa? Orang-orang awam yang tak ada ilmu boleh bercakap. Dan percakapan ini diterima, diambil itu sebagai sesuatu. Tuan-tuan, yang patut bercakap siapa? Orang yang ada ilmu. Nabi sebut tu, wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi. Dia menyelesaikan masalah dalam umat. Jadi qadhi. Bukan dia tu jadi qadhi. Ada kadang-kadang perbalahan dalam masyarakat. Lepas tu saya nak pesan kepada influencer ke, kepada kita yang banyak follower dekat Facebook ke, jangan cepat sangat nak jawab soalan. Jangan cepat sangat. Bila kita tengok ni, kita ni bercakap agama sikit, kita duduk mengaji sikit, kita dah start pakai inilah, kita punya post-post kita Islamik. Orang dah mula panggil ustaz dan kita raih kita panggilan ustaz tu. Beritahulah abang saya bukan ustaz. Terus kalau dia panggil ustaz, saya bukan ustaz. Saya Muhammad. Kalau kita tak jadi doktor, orang panggil doktor, kita nak biar.
Kan? Kita ni bukan lawyer. Lepas tu duk panggil tuan lawyer. Tak, bukan lawyer. Walaupun kita duk tulis tu isu-isu lawyer. Kita bukan lawyer. Kita tak. Kita nak mengaku kita lawyer tak pun. Kita tak mengaji medik pun. Tak jadi doktor pun. Tak dapat title doktor pun. Lepas tu kita ni suka duk cerita sikit pasal bab kesihatan sikit. Pasal kesihatan sikit. Dalam Facebook kita. Satu orang yang panggil doktor. Pakai panggil doktor kat dia. Agak-agak layak tak nak pegang title doktor tu. Tak kot. Tapi ustaz pegang belakang. Pegang belakang. Pergi dakwah orang sikit, panggil ustaz. Lepas tu, reda je orang panggil ustaz. Saya pun kadang tak gamak orang panggil ustaz semua. Kan? Bila betul tu salah panggil ustaz dengan saya. Nama Tok Guru tu panggil Ustaz Jafri. Lagi saya rasa tak salah panggil ustaz panggil Jafri sudahlah. Sampai ni saya suruh dia panggil Abi lah. Pasal rasa pun tak gamak semua ustaz. Kita bila orang tanya soalan, kelang kabut nak jawab. Bila jawab kita buat macam mana? Kita Google, cari dalam internet. Akhirnya cari dalam internet benda yang kita tak mengaji. Kita sungguh tak mengaji, tak pernah dengar pun ilmu tu. Akhirnya ambil tu, rupa-rupanya tuan-tuan Said Somad ambil salah channel. Ataupun ambil daripada Said Somad yang ada khilaf yang begitu banyak, kita ambil salah satu je daripada khilaf, daripada perbincangan tu letak sebagainya. Akhirnya dia celaru oleh masyarakat. Yang patut dia rujuk ialah ulama. Ada masalah agama, rujuk pada ulama, rujuk pada ahli dia. Kita yang tak tahu jangan duk gagah nak jawab. Kalau kita nak jawab pun ulama kata apa? Kod perkataan ulama dan letak perkataan ulama pada jawapan kita. Saya dah rujuk pada guru saya sekian-sekian nama, jawapan dia begini. Macam tu tak apa. Beradab kita dengan ilmu yang kita tak belajar sungguh-sungguh. Akhirnya bila kita buat seolah macam kita yang letak dan kita yang jawab, maka waktu tu tuan-tuan sekalian, Said Muhammad, orang akan mengangkat kita pada waktu ataupun duduk tempat yang tak sepatutnya. Faham? Said Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Jadi orang ni kata apa? Dia dan wa yu'allimuha. Lagi satu dia buat apa? Dia menyampaikan ilmu dia. Tu ada dua tu. Translate tu Salih Muhammad, dia yaqdi ni dia menyelesaikan masalah umat. Wa yu'allimuha, dia mengajarkan ilmu yang dia belajar pula. Ini kita kena cemburu. Kena cemburu tengok orang alim. Dengan ilmu dia tu, dia mengajar orang, dia menyelesaikan masalah orang. Salih Muhammad, dia memberikan fatwa, dia membimbing orang. Kita cemburu. Salih Muhammad, betulnya dia tu pasal apa? Anak dia tu ulama. Cemburu. Salih Muhammad, saya dulu cukup cemburu dulu pada keluarga yang dalam keluarga dia ada ulama. Kita duduk sekolah dulu, sekolah agama. Kawan saya, ayah dia tu ustaz, orang sangat terkenal, duduk dekat Kuala Lumpur. Cemburunya ayah dia ustaz. Cemburu. Salih Muhammad dulu lah. Dan Salih Muhammad kena cemburu tu. Sebab tu kata Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Abdul Qadir, Syekh Salih Muhammad, Syekh apa Jelani, Abdul Qadir Jelani. Cemburu kamu tengok berapa keadaan. Nombor satu, tengok anak kecil, budak-budak cemburu, dosa tak ada, kita dosa banyak. Tengok orang tua-tua cemburu. Pasal apa? Pasal umur panjang mesti amal banyak, ilmu banyak. Mesti amal banyak ni. Aku ni amal pun tak ada. Tengok orang alim cemburu, mesti ilmu banyak, amal pun banyak. Aku ilmu pun tak ada, amal pun tak ada. Tengok orang maksiat pun cemburu. Macam mana tengok orang maksiat cemburu? Pasal apa? Dia buat maksiat dalam keadaan dia jahil. Yang aku ada ilmu ni pun, duk mengaji ni pun, duk buat maksiat lagi. Aku turut daripada dia. Dia kan? Tu saya sebut. Maksudnya kalau dalam keadaan dia lagu ni, dia tengok siapa pun dia cemburu ni, tuan-tuan sekalian, maksudnya dia sentiasa jadi orang yang merendah diri.
Ni tengok orang ni Salih Samad, budak-budak apa tak reti-reti lagi. Budak-budak ni. Tengok orang apa? Orang tua. Dah tua. Apa? Tua-tua pun tak ada amal lagi aku. Terbalik. Terbalik, tak boleh begitu. Baik tuan-tuan, saya semua, maka dua ni cemburu. Rasulullah menyarankan agar mengikut jejak dua golongan berikut. Seorang yang dikurniakan harta oleh Allah dan menginfaknya jalan Allah, seorang yang diberi ilmu dan kebijaksanaan oleh Allah hingga dia dapat mengamal dan mengajarkannya. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita tengok kitab Barul Mazi, bab yang ke-70, babul fi masih 'alal khuffain. Babu fi masih 'alal khuffain, bab pada menyatakan sapu atas dua khuf. Translation kepada kasut itu kurang tepat, dia lebih kepada khuf. Khuf ini satu jenis kasut. Khuf ini ialah sarung kaki yang kita pakai. Yang ciri-ciri dia yang pertama ialah dia tidak menyerap air. Dia tak menyerap, buatlah dengan apa material sekalipun, dia jenis tak air tak serap masuk. Kalau jenis kain kita terjun tak kaki layak tu, dia air masuk tu, dia tak panggil khuf. Yang tahu dia tak menyerap air. Yang kedua ni, Salih Muhammad, dia tahan lasak. Tahan lasak tu lagu mana? Dalam dua keadaan. Kalau tahan lasak tu, Salih Muhammad, dia tak pergi mana-mana, dia duduk bermukim di satu tempat, maka tahan lasak ni kalau dia berjalan di tempat yang sama tu, dia boleh tahan sehari semalam. Kalau dia bermusafir, dia boleh tahan paling kurang 3 hari 3 malam. Itu syarat khuf. Yang kedua. Yang ketiga, mesti melepasi buku lali. Kita pun kena faham juga. Pasal Allahumma salli ala Muhammad, satgi kita salah faham tentang khuf, kita pakai apa yang kita ada dan kita menganggap dia khuf. Jadi kalau stokin biasa tu boleh tak kita nak anggap dia khuf? Mazhab Syafi'i tak layak dia dianggap khuf sebab dia menyerap air. Kasut yang tinggi dia, kasut boot, dia sampai ke buku lali, test tengok boleh jalan tak? Oh, yang ni 10 tahun dah Ustaz pakai, bukan 3 hari 3 malam. Tahan saya, dah 10 tahun dah saya pakai ni. Timberland nama dia. Ustaz Muhammad, lepas buku lali, boleh pakai khuf tak? Boleh panggil khuf tak? Boleh panggil khuf. Kasut saya ni, Salih Muhammad, kasut kulit Ustaz, tapi dia bawah buku lali. Dia jenis kasut yang bawah tu, low cut kasut. Boleh tak kita panggil khuf? Tak boleh panggil khuf. Pasal apa? Pasal dia tak mencecah buku lali. So kena faham 3 dia punya syarat pada khuf ni. Baik, untuk dia panggil khuf. Hari ni kita nak mengaji tentang bab menyatakan pada menyapu atas 2 khuf, sapu di atas. Ni kalau ni kaki kita, ni tapak kaki, ni atas, sapu di atas ni. Sapu atas ni. Bukan sapu di bawah. Sapu di atas. Sapu bawah sunat. Sapu di atas. Hadisnya, hadis ke-78. An Hammam ibni Harith qal bala Jarir ibni Abdullah thumma tawadda'a wa masaha ala khuffayhi faqila lahu ataf'alu hadha qala wa ma yamna'uni wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu hasanun sahihun. Daripada Hammam bin Al-Harith, tak ada ni Salahuddin tak ada kitab, tak ada. Oh tak ada. Tu kitab kawan sebelah tu tak ada. Tak cukup buku ke? Tak cukup. Kongsi tengoklah kitab sebelah tu. Yang tak buka pun ada lagi.
Muka surat 247. Bila tak tengok kitab, dia buat apa? Dia bersembang lah, dia main. Baik, saudara Muhammad, daripada Hammam bin Al-Harith katanya, kencinglah Jarir bin Abdullah, kemudian mengambil wuduk ia dan menyapu ia atas dua khufnya. Maka kata orang baginya, apakah engkau berbuat ni? Katanya, dan apakah yang menegah aku? Dan sesungguhnya aku telah lihat Rasulullah SAW memperbuat akan dia. Hasan Sahih. An Syahr bin Hawthab qal ra'aitu Jarir bin Abdullah tawadda'a wa masaha ala khuffayhi faqultu lahu fi dhalika faqala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha ala khuffayhi faqultu lahu aqabla al-ma'idati am ba'da al-ma'idati faqala ma as'alamtu illa ba'da al-ma'idati. Daripada Syahr bin Hawshab katanya, telah aku lihat Jarir bin Abdullah mengambil wuduk ia dan menyapu atas dua kasutnya. Maka aku kata baginya, adakah dahulu daripada Maidah atau kemudian daripada Maidah? Maka katanya, tiada aku Islam melainkan kemudian daripada Al-Maidah. Maksudnya selepas turunnya surah Al-Maidah katanya. Kamu masuk Islam sebelum turun surah Al-Maidah ataupun selepas surah Al-Maidah? Dia jawab, dia masuk Islam selepas dia turunnya surah Al-Maidah. Baik, kita tengok perbahasan. Masalah 358. Ketahui kiranya ya saudaraku, seseorang yang memakai kasut dengan cukup syaratnya harus ke atasnya. Haruslah ke atasnya. Apabila mengambil air semayang, menyapu air ke atas kasut saja, ganti basuh kaki dan tidak berhajat tanggalkan kasut. Maka perbuatan demikian itu telah sabit adanya disyarakkan dia sebagaimana tersebut pada hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dan lainnya. Demikian bunyinya an Hammam bin Harith qal bala Jarir bin Abdullah thumma tawadda'a wa massa ala khuffayhi. Diriwayatkan daripada Hammam bin Al-Harith katanya, telah kencing seorang sahabat Nabi bernama Jarir bin Abdullah. Kemudian daripada itu mengambil air semayang ia. Manakala telah membasuh ia akan mukanya dan dua lengannya dan menyapu kepalanya, tidaklah dia menanggalkan kasutnya daripada kakinya, dan hanya menyapu ke atas dua kasutnya sahaja akan jadi ganti basuh. Faqila lahu atafa'alu hadha? Apabila dilihat orang akan perbuatan demikian itu, ditanya orang baginya, adakah engkau perbuat ini sebagai engkau perbuat? Adakah engkau perbuat sebagai engkau perbuat ni? Tidakkah salah dan adakah sah ia? Orang persoal dia, betulkah hang buat ni? Sahkah sembahyang hang ni buat lagu ni? Sahkah wuduk ni? Salahkah? Qala wa ma yamna'uni wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Kata Jarir, mengapa? Dan apakah yang menegah aku akan daku? Bukankah aku perbuat dengan reka-rekaan aku saja? Dan sungguhnya aku telah lihat Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad, memperbuat akan dia dan diturut. Kata Abu Isa bermula hadis Jarir ini hasan lagi sahih. Dalam bab ini ada riwayat Ibn Umar, Ali bin Huzaifah, Al-Mughirah, Bilal, Sa'ad, Abi Ayyub, Salman Buraidah, Amr bin Umayyah, Anas, Sahal bin Sa'ad, Ya'la bin Murrah, dan Ubadah bin As-Samit, Usama bin Syarik, Abi Umamah, Jabir, Usama bin Zaid, dan Ibnu Ubadah radhiyallahu anhum. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu lagi hadis masalah menyapu wuduk atas kasut dan hadisnya. Sekali kita syarah, kita baca dulu. Ya saudaraku, telah lalu dalam masalah 3 lembar satu hadis sapu atas dua kasut. Dan ini satu lagi telah datang oleh Tirmizi. Demikian bunyinya. An Syahr bin Hawshab radhiyallahu anhu ra'aitu Jarir bin Abdullah tawadda'a wa masaha ala khuffayhi faqultu lahu fi dhalika faqala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha ala khuffayhi
Riwayatkan daripada Syahd bin Haushab, katanya telah aku lihat seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Jarir bin Abdullah mengambil sembahyang ia dan menyapu ia atas dua kasutnya, akan jadi ganti basuh kaki. Tiadalah ditanggalkan kasutnya supaya membasuh kaki. Apabila aku lihat demikian, maka aku kata baginya, apakah sah sapu atas kasut saja dengan tiada berhajat basuh kaki? Maka jawab, apakah salahnya? Bukankah aku perbuat itu menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana aku lihat ia memperbuat demikian itu. Faqultu lahu aqbal ma'idah am ba'dal ma'idah. Kata Syahr bin Haushab, maka aku kata baginya, apakah engkau melihat Nabi menyapu dua kasut itu dahulu daripada turun surah Al-Ma'idah, ataupun engkau lihat akan dia yang demikian kemudian daripada turun surah Al-Ma'idah? Maka ayatnya, ya ayyuhallazina amanu idza qumtu ila shalah. Kerana jika sekiranya Jarir bin Abdullah itu melihat Nabi sebelum turun ayat itu, maka jadilah ayat itu menasahkan perbuatan Nabi. Dan jikalau yang melihat kemudian daripada turun ayat itu, maka jadilah hadis itu menerangkan basuh kaki pada ayat itu. Jikalau tiada seorang mengambil wuduk memakai kasut dengan cukup syaratnya. Faqala ma as'alamtu ila al-ba'd al-ma'idah. Maka jawab Jarir bin Abdullah, maka tiada aku Islam melainkan kemudian daripada turun surah Al-Ma'idah. Maka melihat aku, maka manakala aku telah Islam kemudian turun ayat itu, bilakah pula aku melihat dan aku ambil tahu Nabi menyapu kasut ganti membasuh kaki, kerana wuduk itu dahulu daripada turunnya. Maka yakni tetaplah aku lihat itu kemudian daripada turun surah Al-Ma'idah. Maka dengan kata Jarir bin Allah itu, jadilah dia dalil yang kuat atas mazhab-mazhab yang mensabitkan sapu dua kasut itu. Cerita dia lagu mana? Sahabat tengok Jarir bin Abdullah, dia kencing. Lepas dia kencing, bukan tengok dia kencing, lepas dia kencing itu masuk batal wuduk tu. Kemudian dia dah ada wuduk, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian dia membaharui wuduk dia, memperbaharui wuduknya dengan memakai khuf. Dia ambil wuduk yang lain secara sempurna sampai tang kaki, dia tak tanggalkan kasut dia. Dia ambil air, dia hanya sapu atas khuf dia saja, sapu atas kasut ni. Tang yang lain semua ambil macam biasa. Kalau ambil yang wajib saja, basuh muka, basuh lengan, basuh kepala, mai tang kaki sapu dua khuf. Dua-dua hadis pun sama. Sahabat ni tanya, hampa buat lagu tu sah ke buat lagu tu? Tanya lebih kurang lagu tu lah. Hang buat apa ni? Dia kata, awak hampa kata aku tak sah ke buat ni? Aku buat ni, aku tengok Nabi SAW buat. Maksudnya dia tiru perbuatan Nabi SAW. Nabi pernah buat lagu tu. Seorang sahabat ni dia tanya, hang tengok Nabi buat tu lepas sebelum turun surah Al-Ma'idah ataupun selepas turun surah Al-Ma'idah? Ni tengok kebijaksanaan alimnya sahabat ni. Dia tahu turun perintah wuduk ni ada dalil dia. Bukan takat tengok Nabi buat. Dalil dia ialah surah Al-Ma'idah ayat 6 tu, ya ayyuhallazina amanu idza qumtu ila shalah. Bila nak masuk sembahyang tu, sallallahu alaihi faghsilu wujuhakum, bersih wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, sapu basuh tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu muka. Faghsilu wujuhakum, basuh muka, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, sapu ni sampai sapu kepala, wamsahu bi ru'usikum, kepala, kemudian basuh kaki hingga buku lali, basuh kaki. Surah Al-Ma'idah cerita basuh kaki. Ni hang tengok Nabi buat ni sebelum tu ke? Kalau buat sebelum tu, maksud ayat basuh kaki ni menasahkan perbuatan Nabi SAW. Tapi dia kata apa? Aku masuk Islam pun lepas surah Al-Ma'idah tu turun. Maksudnya dia tengok Nabi SAW buat tu lepas surah Al-Ma'idah. Maksudnya ayat tu betul, dia salah satu daripada rukhsah keringanan bila seorang itu pakai khuf. Boleh faham tuan-tuan? Sallallahu Muhammad. Baik. Jadi tuan-tuan, menyapu khuf ni tuan-tuan, dia keadaan dia lagu ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ni sebut ni nak mengaji, batu tulis. Menyapu khuf ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dua keadaan. Yang pertama keadaan tuan-tuan bermukim, yang kedua keadaan tuan-tuan bermusafir. Kalau tuan-tuan bermukim, tuan-tuan duduk di tempat yang sama, tuan-tuan pakai khuf yang cukup 3 syarat kita sebut tadi ni. Pakai khuf. Ni tak pergi mana ni? Ni duduk di Darul Faizin aja. Tak pergi mana-mana.
tapi memang pakai kasut jenis tu, maka syarat yang pertama, tuan-tuan sekalian hormat, ambil wuduk secara sempurna. Ambil wuduk secara sempurna dulu. Bukan turi-turi pakai khuf siapa tadi ada. Dia mesti ambil wuduk secara sempurna dulu sampai basuh kaki secara sempurna. Lepas tu baru pakai khuf. Sama ada bermukim atau bermusafir, ambil wuduk secara sempurna. Sahab pakai kasut tu. Maka Saudara Muhammad, dia sudah memakai khuf dalam keadaan dia sudah berwuduk. Elok pakai khuf tu. Elok keluar pada rumah dia pakai khuf tu. Pom, meletup, kentut. Papa keluar kentut. Bila kentut saja, dia nak renew wuduk dia. Sama ada immediate ataupun dia nak tangguh sat. Dia nak tangguh sat ataupun immediately dia nak buat. Maka dia tak perlu tanggalkan kasut dia tu. Dia boleh ambil wuduk macam biasa, duduk kat depan rumah dia, dia pun sapu muka, basuh lengan, basuh kepala, maitang kaki, tak payah tanggal kasut dia. Dia ambil basahkan tangan dia, dia sapu atas saja. Dia panggil menyapu khuf dan wuduk dia dah sempurna. Dia boleh semayang macam biasa. Faham tak ni? Saya Muhammad. Dan seandainya dia duduk bermukim, Salih alaihi wasallam, sah tempoh sah khufnya itu sehari semalam. Daripada hari waktu 4 dia batal tu, dia perbaharu tu, Salih Muhammad, sampai sehari semalam. Dia ambil wudu pukul 11. Pukul 12 dia batal. Dia renew khuf dia tu pukul 11. Dia valid sampai pukul 11 esok dia. Boleh faham tak tu? Kalau dia bermusafir 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dia boleh memperbaharui wuduk dia dengan menyapu khuf itu selama 3 hari 3 malam. Faham tu elok? Nanti tanya ni pun tak ada jawab pun siap. Ni penting. Ni benda paling asas kita mengaji dalam kitab Taharah ni paling awal mengaji ni. Ada seorang ustaz tu tuan-tuan, dia orang panggil dia ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia buka soal jawab, dia rajin buka soal jawab agama. Satu hari orang tanya dia, "Ustaz, apakah itu ayat mustakmal?" Dia kata, "Saya minta maaf, saya belum mengaji lagi bab ayat mustakmal. Saya boleh je nak jawab ikut suka saya, tapi dalam bab ayat mustakmal ni saya belum belajar lagi. Nanti bila saya akan study dulu, nanti saya akan cerita apakah itu ayat mustakmal." Dia siap buat lawak lagi. Adapun ayat mustakmal ini apa dia kata di situ. Tuan-tuan, ayat mustakmal ni mengaji awal-awal kitab fiqh. Kita mengaji sekolah rendah. Bahkan dia buka soal jawab agama tu, orang panggil dia ustaz lagi. Tuan-tuan, kalau orang tanya bab khuf ni tak terjawab, dia teruk sangat. Pasal dia ilmu paling awal mengaji dalam kitab fiqh. Kalau tak kerti jawab ayat mustakmal, ayat mutanajis, ayat musyammas, teruk. Orang Islam yang tak kerti lagi nak beza ni ayat mutlak, ayat mustakmal, ayat musyammas dan ayat mutanajis, pergi duduk mengaji balik kitab fiqh. Tu kitab paling awal mengaji dulu ni. Dan ayat musyammas tu ramai yang tak kerti lagi, tak apa lagi. Ayat mustakmal pun tak kerti, teruk semua. Nah, saya Muhammad. Tuan-tuan, saya Muhammad. Jadi subhanallah, khuf 3 hari 3 malam cukup. 3 hari 3 malam kena renew balik. Renew macam mana? Tuan-tuan, yang pertama, perkara yang membatalkan khuf ini ialah bila cukup tempoh. Sehari semalam cukup tempoh, dia automatik batal khuf dia. Dia tak boleh lagi nak pergi sapu atas khuf tu. Dia kena buka khuf dia, dia kena ambil balik wuduk dia secara sempurna, kemudian dia pakai khuf dia balik, dia reset dia punya tempoh khuf dia. Kalau dia bermukim, dia tak pergi mana-mana, dia reset balik jadi sehari semalam. Kalau dia bermusafir, dia reset balik 3 hari 3 malam. Boleh faham maksud saya? Pakai elok, pergi musafir, elok 3 hari, dah cukup dah 3 hari 3 malam. Pukul 11 3 hari 3 malam tu, ni pukul 11 ni dah lain dah, automatik terbatal dah.
maka dia kena buka, ambil wuduk sempurna, pakai balik khuf dia, kemudian dia sapu. Boleh faham tak ni? Itu sama juga dengan bermukim 3 hari 3 malam. Baik, Allah bersemat tuan-tuan. Yang keduanya, apa perkara yang membatalkan khuf ini? Ialah apabila dia menanggalkan khuf dia, kedua-duanya atau salah satu daripada dia. Habis ustaz, kalau kami nak semayang, kami tanggal kasut tu, kami nak pergi masuk semayang, terbatal lah khuf tadi, kena ambil balik wuduk secara sempurna. Boleh faham tak faham? Habis tu ustaz, apa cerita yang pakai khuf 3 hari 3 malam dengan syarat dia tidak menanggalkan khuf dia? Habis nak semayang ustaz, kami memang tanggal kasut, ni tempat kita. Ada orang semayang tak tanggal kasut kan? Tak ni? Ada orang semayang tak tanggal kasut? Ada kita jenis tanggal kasut, elok-elok semayang, buka kasut tak tepi, semayang tak elok cantik. Ustaz ikut kasut, Ustaz ikut kotong ustaz, kot tepi je apakah? Kot tak pakai, tengok ada tak najis kat kaki tu? Tak ada asal dah semayang. Nak semayang tengok dia tapak kaki, tengok tu ada kasut apa, ada kotok-kotok apa. Saya beramal dengan pakai khuf ni waktu pergi syuting di Utopia di Jordan dah satu hari, sejuk satu hari, ambil wuduk pula, pergi cuci celah kaki, sekali nak pakai kostokin, nak pakai kasut balik, sekali jadi bahaya balik. Itu sapu tu mayang mana, mayang kot tepi-tepi jalan, mayang apa semua, mayang dekat negara orang bukan Islam pergi susah nak semayang, pergi semayang-mayang kat tepi-tepi jalan, mayang kat tempat benda semayang dengan kasut-kasut tu. Belajar praktis untuk pakai 2 khuf, dan tu sebab sikit berkaitan dengan 2 khuf. Jadi bila tanggal saja automatik terbatal khuf dia, maka dia kena ambil wuduk balik secara sempurna. Kalau dalam Selesa Muhammad tak, dia bermukim 1 sehari semalam. Kalau dia bermusafir 3 hari 3 malam. Ni tak? Kita tanggal khuf, tapi wuduk ada, saya kita pakai balik. Jadi kita tak pakai pun, kita buang nak semayang kan. Semayang kita buang. Lepas tu sekali sudah semayang tak pakai lagi, kita pakai balik. Dia terbatal 2 khuf itu dengan terbatal wuduk yang menggunakan menyapu khuf itu terbatal dengan ditanggalkan kasut tu. Jadi kita tanggal tu, kita kena ambil wuduk. Ambil semula sempurna wuduk kita tu. Tu. Selesa Muhammad sebab antara perkara yang membatalkan 2 khuf itu ialah dengan menanggalkan kasut dia tu. Jadi kalau kita terikat kot kan, kalau ahli immigration kita dalam keadaan khuf kan, kadang-kadang kan dia suruh kita buka kan. Bila buka tu habis kan. Kalau tak batal kita nak pakai balik, dia tak ada lah. Kena ambil wuduk balik sempurna, kemudian pakai balik, baru balik untuk 3 hari ataupun sehari semalam. Okey, masalah 359 menyapu wuduk atas kasut dan hadisnya itu dah. 360 masalah menyapu wuduk atas 2 kasut dan dalilnya. Ya saudaraku, telah lalu masalah 223 didatangkan orang yang diingkarkan boleh mengambil air semayang demikian, dan telah ada diterangkan oleh ijma' ulama pada harus menyapu 2 kasut itu ganti daripada membasuh air semayang di kaki. Maka dalil yang kuat bagi segala ulama yang mengharuskannya itulah hadis Jarir bin Abdullah dalam masalah 358 itu. Kerana itulah Islam, kerana adalah Islam Jarir itu kemudian daripada turun ayat surah Al-Maidah. Dengan kerana itu berkata Abu Isa, wa ma kana yu'jibuhum hadithu Jarir li'anna al-islamahu kana ba'da nuzulil Maidah hadha. Dan adalah memperkenankan segala ulama hadis oleh Jarir bin Abdullah kerana bahwasanya Islam kemudian daripada turun surah Al-Maidah yang ada dalamnya ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Maka jikalau Islam Jarir itu dahulu pada turun Maidah, sejarah boleh ditanggung sapu akan kasut itu telah dibatalkan dengan surah Al-Maidah itu disebut dah tadi nah. Maka tak kala adalah Islamnya kemudian daripada turunnya, maka ketahui hadisnya itu diamalkan akan dia, dan jadilah hadisnya itu menerangkan kehendak ayat dan surah Al-Maidah, yakni yang dikehendaki suruh basuh kaki itu ialah orang yang tiada memakai kasut. Maka bila seorang yang memakai kasut dengan cukup syaratnya haruslah dia sapu atas kasut itu jua akan ganti basuh kaki. Wallahu a'lam. Ni dah kita dah explain dah tadi ni. Pasal apa? Sebelum dan selepas surah Al-Maidah tu kita dah faham dah. Kalau dia tengok Nabi buat sebelum turunnya surah Al-Maidah ayat 6 ni dengan maksud Sayyid Muhammad, mungkin ayat 6 itu telah menasahkan
atau memasukkan perbuatan Nabi sapu atas kasut. Tapi Jarir kata dia masuk Islam sendiri pun dah lepas daripada tu. Saya nak habiskan sikit lagi ni. Masalah 361, memakai kasut yang boleh disapu air semayang atasnya. Kata Nawawi bahasanya sapu atas dua kasut itu tiada harus, melainkan apabila memakai keduanya suci yang sempurna. Maksudnya dia dah wuduk sempurna dah. Kalau dia tak sempurna lagi tak boleh. Saja pakai kasut turis kemudian ambil wuduk kemudian nak sapu, tak boleh. Dia kena wuduk sempurna dulu kemudian baru dia pakai kasut. Dan kenyataannya iaitu dengan bahawa dipakainya kemudian daripada wuduknya ialah basuh kakinya dengan sempurnanya. Maksud basuh kaki sampai sempurna. Kemudian daripada telah sempurna wuduk itu barulah diiktibarkan pakaian kasutnya yang boleh disapu ganti basuh kaki pada waktu ambil semayang kemudian daripada dia suci tadi, serta tiada dicabut-cabutnya lagi. Tu. Faham tak? Dia hanya valid, dia hanya boleh menyapu khuf ini setelah dia bersuci dengan sempurna. Selepas daripada tu solat Jumaat dia dia boleh hanya sapu dan dia tak cabut-cabut lagi. Sehingga jikalau membasuh ia akan kaki yang kanan, kemudian dipakai kasutnya sebelum daripada basuh yang kiri, kemudian basuh ia akan yang kiri dipakainya pula, maka yang kanan tadi dia sah. Pasal apa? Pasal dia mesti dalam keadaan kedua-duanya sempurna. Sebab tu kita perkara yang membatalkan khuf itu ialah dia menanggalkan kasutnya, khufnya itu keduanya atau salah satu daripadanya. Boleh faham tak ni? Dia mesti sempurna dua-dua sekali. So dia tanggal satu, dia nak menyapu khuf, dia baru pakai sebelah, dia nak sapu tak sah. Pasal dia kena pakai kedua-duanya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka tidak dapat tiada mahulah dia mencabutkan yang kanan itu dan pakai semula, dan tiada berhajat cabut yang kiri kerana dipakainya sempurna suci dan telah syadz setengah daripada ashab kita, maka wajib ia akan cabut yang kiri sama-sama. Tanggal dua-dua dulu, barulah sempurna, kemudian baru pakai balik, kemudian barulah valid sah dia. Yang jenis pakai sebelah, kemudian sebelah pakai sebelah kira khuf, sebelah tak. Mazhab kita kena tanggal kedua-dua sekali. Ambil wuduk bagi sempurna dulu, pakai kedua-dua balik, barulah lepas daripada tu valid untuk salat Muhammad, sah untuk dia menyapu khuf. Kerana menurut sabda Nabi SAW sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan lainnya. 362 masalah syarat sah sapu dua kasut. Apa syarat sah sapu dua khuf ini? Ya saudaraku, telah masuk dalam kitab-kitab fiqh akan syarat sapu dua khuf yang menjadi ganti basuh kaki itu ada 4 syaratnya. Yang pertama, memulai pakai akan dua kasut itu kemudian daripada sempurna sucinya. Maksud dia dah wuduk siap, barulah dia pakai khuf itu. Tu yang pertama, kita dah sebut dah tadi ni. Harap faham kot yang tu. Yang kedua kasut menutupi dan melitupi bagi tempat yang difardukan basuh daripada dua kakinya itu. Maksudnya sampai ke dua buku lali. Sebab apa kasut tu kena tutup dua buku lali? Pasal dua buku lali itu adalah bahagian daripada anggota wuduk kaki. Masuk bawah tak boleh, pasal ada bahagian lagi yang boleh basuh. Gitu. Ni tutup terus sampai ke buku lali dia. Yang ketiga, tanggung kasut itu dijalankan atas kakinya, tanggung kasut itu dijalankan kaki atasnya. Kerana kesana kemari oleh satu hajat, kasut tu dia pakai saya nak untuk keperluan-keperluan dia, nak pergi sana dan sini. Yang keempat, suci kedua kasut itu, maka tiadalah memadai kasut itu daripada kulit yang tiada bersama ataupun kena najis yang tiada dimaafkan. Salis Muhammad. Jadi kasut yang ada lemak, ada lagi dia punya yang masih belum sama lagi, tak boleh lah. Ataupun ada najis-najis yang melekat pada kasut tu pun sama juga hukum dia. Wallahu a'lam. Kita akan bincang bab yang berikutnya, bab satu, bab menyapu atas dua kasut bagi orang bermusafir dan orang muqim. Yang ni saya dah bincang dah, saya sebut dah tadi ni. Ataupun nanti dia akan bawakan perbincangan dia lebih sempurna insya-Allah. Dan program kita pada pagi ini dianjurkan oleh Global Ihsan Relief. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumat Global Ihsan Relief dengan pakej bantuan yang kita sama-sama boleh tolong buat. Hari ni hari Jumaat, tuan-tuan ambil peluang ni untuk Allahumma salli Jumaat kita bantu orang-orang yang memerlukan.
Sama ada orang miskin di perkampungan yang tidak ada ayak, maka kita nak sediakan ayak bersih untuk mereka. Dah boleh tengok tu anak-anak kita mandi, mereka wuduk. Ada beberapa pakej ayak. Telaga komuniti ada, telaga wuduk ada, dan beberapa jenis telaga yang tuan-tuan boleh tengok maklumatnya. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumatnya daripada Global Ihsan Relief. Serendah RM120 sahaja. Biar dekat QR code ni lihat. Serendah RM120 sahaja untuk satu penama Salih Muhammad, untuk satu telaga ayak. Tuan-tuan boleh ambil satu pakej 1,200 seluruh ahli keluarga kita, dan nama-nama mereka akan diletakkan Salih Muhammad dekat telaga tu. Tujuan dia paling tidak bila mereka baca nama kita, mereka doakan nama kita, doakan kita. Bukan nak tunjuk bukan tunjuk mereka, bukan kenal kita pun. Pibuh dekat Ustaz Muhammad Cambodia sana, mana nak kenal nama kita tu. Paling tidak nama kita disebut-sebut oleh mereka yang mereka duk pergi ambil ayak tu, dengan harapan mereka doakan kita. Yang keduanya ada pakej anak yatim. Sponsorship anak yatim serendah RM290 per bulan. Biaya anak-anak yatim serendah RM290 tiap-tiap bulan, membiaya kehidupan dia, makanan dia, kesihatan, pendidikan. Saya Muhammad. Kehidupan dia, urusan makanan, pendidikan, kesihatan. Tiga ni dibiaya dengan kos RM290 untuk setiap anak-anak yatim. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumat Salih Muhammad, biodata dan sebagainya berkaitan dengan anak yatim. Kalau tuan-tuan tak rasa 290, tak boleh nak komit RM290 sebulan, tuan-tuan boleh kongsi ramai-ramai untuk satu penama, ataupun tuan-tuan boleh Salih Muhammad ambil pakej makanan anak yatim. Yang ni ramai-ramai, kita kontribut ramai-ramai, kita akan bagi bantuan dalam bentuk one off bagi untuk anak-anak yatim, insya-Allah tuan-tuan. Jadi rebut peluang ni, ambil peluang hari Jumaat yang penuh barakah ni untuk kita sama-sama menyumbang, membantu fakir-fakir miskin dan anak yatim, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.